Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Okay, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi sekali. Nampaknya sudah minggu yang ketiga kita berada dalam siri Bicara Pembela ini bersama dengan saya, Haji Rashidi Haris, selaku Ketua Komunikasi dan Multimedia Pembela. Okay, bersama dengan saya hari ini ialah Encik Nazri bin Cik dari NGO Armada Melayu Malaysia. Beliau adalah Setiausaha Agung kepada pertubuhan tersebut. Okey. Hari ini kami akan membicarakan, bincang dan bahas dengan tajuk iaitu apa yang generasi muda harus faham mengenai merdeka. Okey. Merdeka tidak lama lagi. Kita sudah masuk ke dalam bulan Julai. InsyaAllah bulan depan, bulan Ogos, pada 31 hari bulan Ogos, kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. So, ramai orang bicarakan tentang Hari Kemerdekaan ini. Dan dengan fahaman yang berbagai-bagai. Bila kita sebut merdeka, maka ada berbagai-bagai. Jadi bersama dengan saya, Encik Nazri, kami akan membincangkan erti kemerdekaan itu dulu. Kemudian kita akan selit beberapa perkara yang perlu difahami oleh rakyat Malaysia tentang kemerdekaan ini. Okey, bersama dengan saya Encik Nazri Cik Cik Nazri, apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita akan bincang tentang tajuk yang diberi tadi. Okey. Sebelum kita nak terus dengan perbincangan, elok rasanya Encik Nazri bagi latar belakang sedikit tentang pertubuhan NGO Encik Nazri ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin berterima kasih kepada segmen Bicara Pembela, khususnya kepada kru dan Tuan Haji Rashidi Haris menjemputnya kerana memberi peluang kepada saya selaku Setiausaha Agung di Pertubuhan Armada Melayu Malaysia untuk kita membincang dan membicarakan tentang mengenai topik yang kita sebut hari ini. Okey, sedikit tentang pertubuhan yang saya wakili. Ia adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan, NGO, yang ditubuhkan demi memartabatkan warisan dan ketuanan Melayu selain memupuk semangat kecintaan kepada agama, bangsa dan tanah air, menjaga kedaulatan Raja-Raja Melayu dan kepentingan bangsa Melayu serata buana. Buana tu maksud dia seluruh Nusantara ni. Nusantara. Oh, cantik ya. Itu sedikit tentang saya punya pertubuhan, dan kami diterajui oleh pengasasnya, Tuan Mas Ahmad Kamal yang lebih dikenali sebagai Tuan Lang Indah Jentala. Oh, nama Melayu tradisi tu. Dan saya juga ada gelaran juga lah. Ada gelaran. Okey. Nak dengar juga tu. Jadi ia adalah satu agak kebiasaan jugalah untuk orang Melayu ni dulu, khususnya lah kalau katakan raja-raja dulu ni, dia ada beberapa gelaran. Oh, gitu ya. Mungkin pasal mungkin di bangsa ini ataupun suku ini memberi gelaran sedemikian kepada orang ni. Suku lain mungkin memberikan gelaran sedemikian yang berbeza lah. Jadi dia beza. Jadi Encik Nazri ni kalau panggilan dia ni orang biasa panggil Naga lah, Tuan Naga kan. Naga tu maksud dia macam mana tu? Apa naga tu naga betul tu lah. Macam yalah yang umpama orang kata haiwan mitos lah. Okey. Tapi saya pun sebenarnya tidaklah apa orang kata
terlalu taksub sangat tentang Itu nama gelaran ni, kerana ini adalah apa yang saya pun main-main Ya, sebenarnya. saya pun kena ada gelaran. Asalnya di Facebook saya letak Naga Nas, pasal saya lahir tahun naga. Oh, kan okay, tak okay. tahu melekat pula. Okay, Gelaran okay, tu kan. Okay, Itulah, okay. ya. Okey, kita balik kepada pembincangan yang kita nak bincangkan. Alhamdulillah, saya pun rasa kena bubuh nama saya juga tu. Nama tradisi orang Melayu dulu kan. Okey. Bila kita sebut Encik Nazri, bila kita sebut tentang merdeka ni, rata-rata kita cakap tentang ni, kita tengok ramai orang dulu, baik yang dulu, baik yang muda zaman sekarang lagi lah, dia faham merdeka ni ialah, sebab ini yang dibawa, pemikiran ni yang dibawa, merdeka tu ialah bebas daripada penjajahan, tak kira lah daripada negara mana. Cuma kalau kita tengok balik, kalau di Amerika dia pun ada the 4th of July kan, merdeka juga, tapi sepatutnya yang merdeka tu orang Indian. Tapi orang putih, penjajah yang datang menjajah tu pula dia kata dia pun merdeka. Jadi kita kadang-kadang macam mana kita nak faham tu. Tapi di sini bila kita kata merdeka, orang pribumi, orang Melayu kita ni merdeka. Tapi kita ada juga bangsa-bangsa lain yang datang. Boleh tak kita nak faham gini, yang patut, berapa perkara penting mengenai merdeka tu, berapa perkara penting selain daripada kita faham merdeka tu, boleh ulas sikit, bagi kita faham sikit supaya generasi muda juga faham apa di sebalik merdeka tu selain pada maksud dia. Sila kan. Okey. Pertamanya saya ingin mulakan Tuan Haji, sebelum saya betangkan benda ni, saya boleh beri pelbagai fakta. Tapi ia ni saya kena terangkan awal-awal. Sungguhnya lumrah manusia itu hanya mahu mempercayai apa yang dia mahu percaya. Jadi sedemikian saya berkata begitu, ia tertakluk kepada latar belakang fahaman, indoktrinasi dan status seseorang itu. Seperti statusnya sama ada ia pribumi ataupun pendatang ataupun pelarian. Jadi saya mungkin boleh saya kembangkan sikitlah definisi saya dari segi pribumi ini. Pribumi adalah penduduk asal lah di satu tempat tu. Pendatang ni adalah orang ataupun sekelompok orang yang datang untuk mencari rezeki, tapi dia mungkin tidak berniat untuk duduk, untuk hanya mencari rezeki dan kemudian dia balik-balik ke tempat asal dia. Kan? Dan akhir sekali yang pelarian ni, ini memang biasanya akan mencari suaka politik, ataupun memang dia akan duduklah di situ, bukan setakat untuk maknanya Encik Nazri membahagikan bahawa penduduk yang ada di Malaysia ni, di Malaysia kita, negara kita, yang pertama ialah pribumi, iaitu orang Melayu, orang Aceh ada, Banjar, Kelantan, Negeri Sembilan, macam-macam lah. Baik, kemudian ialah pendatang, iaitu seperti daripada China datang kerana biji timah kan, dan India kerana dia penoreh getah kan. Kemudian yang mencari suaka politik tu. Tiga kategori ni. Baik, apa kaitan dia dengan kemerdekaan tu? Okey, dia sebenarnya pelarian ni adalah yang duduk lah, yang mau duduk. Pendatang ni dia setakat nak datang untuk cari rezeki dan kemudian dia akan balik ke negara asal dia. Dia hati dia pun di sana, bukan di sini, bukan mau duduk tinggal di sini. Jadi dia hanya untuk mencari rezeki. Jadi bagi saya pelarian tu adalah satu takrif yang mengandaikan mana dia sudah meninggalkan negara asal induknya. Sebab dia kalau dia balik pun jadi masalah pada diri dia. Kan, dia sudah meninggalkan negara asal induknya. Kan, cuma tinggal lagi persoalannya, adakah wajar untuk dia membawa budaya asing daripada negara asal induk dia untuk dibudayakan di sini. Budayakan tu tidaklah. Dia sendiri boleh, tapi dia menuntut-nuntut supaya benda tu diiktiraf.
Oh, maknanya dia kata dia ada hak. Ah. Dia datang sini untuk minta perlindungan. Kemudian dia tuntut dia ada hak. Untuk diiktiraf kan oleh penduduk pribumi ataupun kerajaan. Ya. Kan? Okey. Sedangkan satu kerajaan itu sudah pun berdaulat dengan identiti negara Establish dia. bangsanya kan. Jadi itulah seperti yang saya katakan, sama ada dia status dia sebagai pribumi, imigran ataupun pelarian, dia tertakluk kepada ideologi ini kan, dan mestilah apa yang saya bentangkan, fakta-fakta ni dia akan terjemahkan kan dalam bentuk yang dia rasa berkepentingan kan. Ya. Kalau pribumi semestinya dia akan rasa mungkin apa yang saya cakap ni inilah kebenaran kan. Ya. Kalau pendatang atau pelarian, pendatang mungkin dia tak ambil jasa, Dia tak selesa pun mungkin kan? rasa. Kalau pelarian dia mungkin nak merubah fakta tu, dia mungkin akan tolak. Dia lari daripada tempat asal tu mesti bersebab. Di mana dia tidak diterima oleh kerajaan yang lama tu. Ya. Datang sini lalu dia nak bawa ideologi dia tu. Okey, saya faham. Itu. Kan? Jadi bagi saya mudah saja, Pak Haji, Ya. kan? Kebenaran itu orang-orang yang mencari tauhid adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Ya. Jadi saya boleh bentangkan fakta ni apa semua, tapi untuk orang mencernakan, menghayati dan menghadamkan benda ni, dia perlukan satu fikiran, Ya. untuk ataupun niat untuk mencari kebenaran. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadilah, sungguhnya orang-orang yang mencari tauhid ataupun mencari Kebenaran itu. kebenaran itu kan. Okey. Ramai yang tak tahu kemerdekaan kita menyimpan banyak rahsia. Ya. So kita sebut tadi tentang tiga peringkat tu tadi. Tiga-tiga ni mesti tahu tentang kemerdekaan kita. Betul. Okey. Kemerdekaan kita pula ada beberapa rahsia yang kita nak kongsi ni. Ya. Okey. Yang biasanya rakyat terlepas pandang Ya. kerana tidak peduli sejarah. Ya. Dan ini ditambah burukkan lagi dengan sindrom buta sejarah tu, Ya. tidak mahu belajar tentang sejarah. Ramai yang kita tengok sekarang ni pun budak-budak muda ni langsung tak ambil peduli. Semua gila dengan gadget langsung. Saya nampak tu. Itu satu masalah besar yang kita akan hadapi tu. ini sejarah memainkan peranan dalam melestarikan satu peradaban ataupun menentukan survival sesuatu bangsa. Ya, betul. Jadi ramai yang tak tahu sebenarnya laungan pertama merdeka adalah di bumi Melaka. Di padang Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956. Hampir lebih kurang setahun daripada tarikh pengumuman kemerdekaan pada yang sebenar tu 1957. Dan bendera Union Jack awal lagi telah diturunkan tepat jam 6.30 petang 30 Ogos 1957 di padang yang sama. Ramai tak tahu. Yang tahu semua ingat di padang Stadium Merdeka 31 Ogos jam 12 kan? Detik jam 12 ya. Di padang Union Jack tu turun di ni di Dataran Merdeka tu. Dataran Merdeka kan. Detik jam 12 tepat kan. Semua ingat itulah waktu dia. Tapi sebenarnya di padang Bandar Hilir Melaka ni telah diturunkan pada 6.30 petang pada 30 Ogos 1957. Itulah waktu sebenar Union Jack turun. Ya. Dia dah habis dah Union Jack. Cuma simboliknya buat di Dataran Merdeka. Sama juga dengan pengumuman kemerdekaan tu di Melaka dulu. Kemudian barulah secara rasminya di Stadium Merdeka. Okey. Jadi kenapa agaknya Melaka
menjadi pilihan menjadi tu. pilihan tepat Itu sangat menarik tu. laungkan merdeka dan diturunkan bendera Union Jack ni. Jadi ini adalah isu kontroversi ya. Maaf cakap, ini adalah isu kontroversi yang memang sengaja mungkin cuba digelapkan, cuba disenyapkan. Tapi kita bongkar kebenaran. Ya, betul. Jadi dia adalah isu pemahaman orang tentang negeri naungan berbanding negeri jajahan British. Jadi negeri naungan dia bukannya dia naungan lah, dinaungi oleh British. Negeri jajahan adalah dijajah, dikuasai. Jadi kena faham, negeri-negeri Melayu yang ada beraja semua adalah negeri-negeri naungan. Bukan dijajah. Tidak dijajah. Tak secara pernah mutlak dijajah. Tidak dijajah. Secara ini kena mutlak jelas ni. tidak dijajah. Ya, Tapi macam Pulau Pinang dan Melaka, dan termasuk Singapura lah. Ya, walaupun dia dah keluar, tapi asal dulu sebelum dia keluar. Jadi itu adalah negeri jajah takluk British direct, pasal dia ada governor. Sama seperti Hong Kong. Betul. Betul. Jadi hakikat perjanjian hakikat ini lah yang melahirkan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1 Februari 1948 yang telah dimeterai dan sebenarnya telah membawa ke arah pentadbiran sendiri, yang telah disertakanlah negeri-negeri selat ni. Bermakna masa 1 Februari 1948 ni, semasa pemeteraian Persekutuan Tanah Melayu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni, negeri-negeri selat bawah jajahan takluk British ni telah dipulangkan kembali bersama, dibebaskanlah. Dibebaskan bersama-sama dengan dia tak bukan mereka, maknanya dia pulangkan balik. Makna dimasukkan sekali bersekutu dengan tanah, pasal dia kan bergabung dia, tanah-tanah macam Hong Kong lah sebelum dia sekarang dia dah betul. Jadi tanah-tanah Melayu tanah-tanah Melayu beraja dulu kan ada tanah-tanah Melayu bersekutu. Dan tanah-tanah Melayu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Semua ni adalah beraja. Kali pertama dia digabungkan adalah dengan perjanjian pemeteraian Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tapi jajahan British, Pulau Pinang dan Melaka pun disertakan sekali dalam gabungan. Ini sejarah ni kecuali Singapura British masih pegang. Dia pegang. Ini memang dah termaktub dalam sejarah. Jadi saya nak tekankan peri pentingnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1 Februari 1948 ni. Itu sebelum merdeka tu. Betul. Kerana tanpanya tanpa berlaku benda tu, tanpanya usah mimpi Deklarasi Merdeka 1957, usah mimpi penubuhan Malaysia MA 1963, takkan berlaku tu semua. Tidak akan berlaku kalau tidak ada perjanjian tu tadi. Kalau tidak ada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu, yang ni semua titik tolak bermula di situ. 1948 1 Februari. Tapi kita kena tahu apa peristiwa di sebalik pemeteraian Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu. Apa yang menyebabkan satu kebangkitan yang menyebabkan berlakunya pemeteraian Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu. Maksud dia ketika itu tak ada MCA lagi, tak ada. DAP pun tak ada, MIC pun tak ada. Betul ni dia. Yang ada hanyalah raja-raja Melayu dan kumpulan-kumpulan orang Melayu. Maknanya pertubuhan ke tu ataupun orang Melayu tertentu. Ini saya akan terangkan. Menarik sungguh ni. Soalan saya yang kedua. Ramai yang mengatakan, ini yang maksud tajuk tu. Ramai yang mengatakan, saya pun dapat banyak SMS sebelum kita program ni pun kita sebut begitu-begitu. Perjuangan kemerdekaan ni dia kata
hanya parti politik. Dia orang mengambil kira bahawa kemerdekaan, pada hari kemerdekaan tu, dia kata maknanya berlaku. Kalau kita baca dalam buku sejarah kita, Tengku Abdul Rahman pergi ke England, dapatkan konsen daripada sana kan, lalu balik sini bersama dengan MIC, bersama dengan MCA, cerita tentang 1 Februari 1948 tu tak timbul. Yang timbul hanya nak bercakap tentang 1 Ogos ni, 31 Ogos ni, dan kemudian mengatakan bahawa inilah kemerdekaan setelah adanya gabungan. Dan dia orang menolak bahawa NGO dulu tak panggil NGO lah, persatuan-persatuan, di mana totally ketika itu adalah persatuan-persatuan orang Melayu yang memperjuangkan mereka. Baik, boleh Encik Nazri kupas sikit Encik Nazri, sebab benda ni orang kena faham. Orang ingat parti politik yang berbagai inilah yang memperjuangkan kemerdekaan. Dia tak tengok balik macam mana boleh berlakunya perjanjian 1 Februari 1948 tu. Boleh kita bincang ni. Jadi okey, saya cuba huraikan mengikut rentetan. Okey. Jadi asalnya sebelum perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, British sebenarnya sudah nak menjadikan seluruh tanah Melayu ni sebagai jajahan mereka. Semua sekali negeri Melayu bersekutu. Maknanya dia sudah ada Pulau Pinang, dia sudah ada Melaka, dia sudah ada Singapura. Dia nak ambil semua yang lain. Okey. Kan, melalui pemeteraian ataupun orang kata persetujuan penubuhan Malayan Union 1946. Ini sebenarnya Malayan Union 1946 ni lagi akan mengecilkan kuasa raja-raja, tapi ini memang orang kata kaut habis lah. Okey. Makna dia memang ada kuasa mutlak dalam banyak perkara. Maknanya ketika itu kalaulah berlaku lah, raja-raja ni boneka je lah. Boneka saja. Allah. Alhamdulillah tak berlaku lah. Jadi ia dimansuhkan, Melayu Union 1946 ni dimansuhkan akibat kebangkitan dan penentangan leluhur Melayu melalui rapat umum mega yang diterajui Allahyarham Dato' On bin Jaafar. Asalnya tanpa entiti politik. Itu yang kita nak dengar. Sebenarnya, dan paling penting, ia tanpa bantuan dan keterlibatan bangsa pelarian yang dibawa masuk dan dilambakkan British ke tanah Melayu. Tak ada Samsung campur tangan mereka. Orang pandang NGO ni kecil tu. Sekarang ni orang nampak parti politik sahaja. Kononnya NGO ni tak ada jasa apa. NGO ni rupa-rupanya selama ni NGO lah. Kalau dulu tak wujud NGO. Persatuan-persatuan ni lah tanpa, bukan politik yang memperjuang mereka. Terus lagi Encik Nazri, kita nak dengar naratif ketuanan Melayu ni. Saya percaya rasminya hanya bermula dengan pemeteraian Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang tadi itulah. Jadi saya kupaslah rentetan dia. Rentetan dia yang pertama sekali, himpunan besaran dikenali sebagai Kongres Melayu Semelaya pertama diatur oleh Persatuan Melayu Selangor di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur pada 1 hingga 4 Mac 1946. Ini berlaku selama 4 hari. Bincang. Dan 41 pertubuhan Melayu menghantar wakil. Bukan parti politik. Tak, bukan. Ini UMNO belum wujud lagi. Macam kita ni lah NGO ni. Belum ditubuhkan. Ada orang perlakai perjuangan NGO ni. Allah, sedihnya. Sedih. Okey. Tak teruskan. Yang tu saya kata, kalau satu generasi lupa, buta sejarah, salah faham, dia akan taksub dan berlandaskan, mempandukan kepada benda yang dia tak faham. Dia tak faham. Ada NGO ni tak ada benda lah. Mudah dia kata ada politik, parti politik. Ada orang sebut NGO ni nothing lah to me. Combo NGO ni. Okay, silakan. Okey. So sebenarnya dengan 41 pertubuhan tadi. 41 pertubuhan Melayu hantar wakil tu. Tapi namun demikian, British sebenarnya tak layan ketika itu.
tak layan sangat ketika itu. Dia pasal dia tidak deal, bagi saya lah, saya percaya British tidak deal dengan rakyat biasa. Wah, dia jaga standard. Dia akan deal dengan satu institusi yang ada kedaulatannya tersendiri, iaitu institusi Raja-Raja Melayu. Kan? Jadi cantik. terus British terus meneruskan rancangan mereka untuk menubuhkan Melayu Union 1946 ni pada 1 April 1946. Ironi pasal tarik April Fool. Dia ambil kesempatan kan. Jadi asalnya yang saya dengar cerita, raja-raja sudah pun berkumpul di Majestic Hotel untuk pergi ke majlis pertabalan Sir Edward Gen sebagai governor pertama Melayu Union. Melayu Union. Tapi bukan nak merdeka Melayu Union. Ini Melayu Union. Kita kena faham tu. British ni kan. Jadi apa yang saya difahamkan, Allahyarham Dato' On yang pergi pujuk raja-raja supaya memulaukan jangan pergi majlis pertabalan Sir Edward Gen ni. Dan ada setengah-setengah pihak lah, kalau tak silap saya anak Allahyarham Dato' On, anak dia nama Allahyarham General Hashim On Hisham On sorry. Dia bercerita lah sebenarnya pada masa tu Dato' On pergi naik ke Majestic Hotel dan sebenarnya mengugut Sultan-Sultan, jangan sign, jangan iktiraf, kalau tuanku pergi untuk majlis pertabalan ini, kami rakyat Melayu tidak memperakui kekuasaan tuanku. Jadi tuanku ni kalau tak Dato' On pun sambung, kalau tak percaya tengok kat luar tu. So tuanku pergi kat jendela, dia buka jendela, ramai dah berkumpul kat bawah. Dah laungkan, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Masa time tu katanya lah berjujuran air mata raja-raja Melayu. Baru dia sedar rakyat ni macam mana. Tanpa rakyat, raja tak berdaulat. Okey, sama tu. Jadi start daripada situ, bermula dari situ, bila raja-raja Melayu memulaukan majlis pertabalan tu, baru British dah mula tersetak dia terkejut. Ada kekuatan rupanya. Rupanya yang rakyat berkumpul selama 4 hari tu apa semua kan, telah buat satu pencapaian keputusan, dan sekarang raja-raja pun dah mula-mulaukan. Jadi daripada situ ada lagi insiden-insiden yang orang-orang Melayu secara total boykot ataupun memulaukan majlis-majlis British ni. Kan? Dan hasil daripada tu titik tolaknya pada UMNO hanya ditubuhkan pada 11 Mei 1946, selepas hari yang Melayu Union ditubuhkan. Sebab itulah kumpulan NGO tadi satu tu datang berkumpul, bagi tahu pada raja-raja jangan pergi iktiraf. Betul. King Edward ni. Kemudian disebabkan itu maka berlakulah orang Melayu berkumpul, lalu UMNO pun gitu. Selepas raja-raja memulaukan tu, barulah UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946 kerana ini atas dasar naratif keperluan perundangan dari segi British. Sebab British kata, okey, kami tak nak deal dengan NGO. Kalau nak mewakili rakyat, kena tubuhkan parti politik. Sebab asal dulu memang tak ada parti politik. Datuk Bahman bukan mewakili parti politik. Datuk Maharaja Lela pun bukan mewakili parti politik. Okey? Betul. Kan? Jadi macam saya kata, perjanjian persekutuan Tanah Melayu tu dah mula ke arah
pentadbiran sendiri. Kalau tidak, kenapa British suruh buat parti politik? Ya. Tapi parti politik masa dulu, kalau ikut zaman Melayu, adalah satu sistem feudal. Bermakna bila British suruh buat parti politik, dia dah mula dah masuk ataupun satu fahaman berdasarkan barat lah. Ya. Macam mana nak mentadbir. Dia buat sistem tu feudal je lah. Kan? Pecahan tu. Okay. Kan? Jadi dia dah mula dah kan. Jadi itu yang dia suruh, British suruh tubuhkan parti politik, dan UMNO telah ditubuhkan. Pada 11 Mei 1946, tak silap saya, di pekarangan Istana Sultan Johor. Benda kecoh ni tadi berlaku di Kuala Lumpur. Kita sembang tadi tu, yang kita sembang tu. Ya. Tapi penumbuhan UMNO ialah di Johor. Istana Johor. Yang setakat ni yang kita tahulah. Kan? Jadi walaupun begitu, itulah setelah parti politik UMNO ni telah ditubuhkan, jangan lupa pengasasnya sendiri, Datuk Onn bin Jaafar, Allah yang Datuk Onn bin Jaafar sendiri meninggalkannya pada 1951. Jadi politik ni memang dari asal lagi kita nampak sebenarnya memang rancangan British juga. Macam mana dia main kan. Dia cuba asingkan apa semua kan. Akhirnya Datuk Onn bin Jaafar sendiri pun meninggalkan parti yang diasaskan dan ditubuhkan parti negara tu yang berbilang kaum. Betul. Jadi untuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, rumusan dia mudah. Hanya 3 pihak yang dibawa ke meja rundingan. British tak nak lain. Cik Nazir ulang lagi sekali, berapa pihak? Hanya 3 pihak. Boleh sebut? Hanya 3 pihak. Yang pertama, bangsa Melayu, perwakilan bangsa Melayu yang diwakilkan kepada UMNO. Yang kedua, Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, British. 3 ni saja. 3 ni. Tiada wakil Cina, tiada wakil India. Tak ada. 3 ni dulu. Okey. Jadi titik tolak daripada situ, kerana Melayan Union banyak memberikan advantage ataupun kelebihan kepada pelarian lambakan bawaan British ni. Mula start tu mereka tidak puati dan mereka nak masuk mencampuri urusan pentadbiran negara. Kita bercakap ni ialah naratif ke arah merdeka ni. Ya, betul. Ini dia punya rintitan tu. Okey. Sampai yang sekarang ni ialah 3 kumpulan yang sedang berkumpul ni kan. Okey. Sambung. Tapi hakikatnya tiada siapa boleh nafikan bagi saya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang melibatkan 3 pihak ni saja, British, Raja-Raja Melayu dan rakyat, perwakilan rakyat Melayu melalui parti UMNO, menjadi batu asas kepada tuntutan merdeka 1957 dan penubuhan Malaysia 1963. Itulah dia permulaan. Itu punca ke perlembagaan dibuat? Ya. Itulah. Perlembagaan yang kita ada sekarang ni. Kerana 3 di perjumpaan 3 ni, dia start nak draft satu. Dah mula. Tu saya kata dia dah mula ke arah pentadbiran sendiri. Okey. Faham. Jadi sebenarnya kalau kita korek-korek balik, Haji, banyak lagi perkara yang kita boleh nampak tau corak. Kita boleh bongkar rahsia. Kerana itulah saya kata start daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu, bermulalah episod malapetaka yang ditinggalkan oleh British cuci tangan. Setelah dia bersetuju, tadi 3 kumpulan tadi. British, Raja-Raja Melayu dan UMNO. Yang lain tak wujud berjumpa dengan
berbincang untuk memberi kemerdekaan. Ya. Maknanya nak selesai. Maknanya British nak keluar, nak bagi pemerintahan yang sendiri. Nak jalankan pemerintahan sendiri. Ya, betul. Tapi dia letak syarat tambahan. Iaitu dia masukkan mesti ada kaum Melayu terlibat sama. Betul tu? Ya, betul. Okay. Jadi tapi kaum lain yang nak dilibatkan ni, kalau takat 100, 200 orang, mungkin 1000, 2000 pun okey lagi lah. Ini Haji tahu tak, kalau ikut arkib negara yang dilambakan diserap masuk 1.75 juta je. Kan? Dulu lagi ya. Dulu lagi. Dan kita tak tahu masa time tu populasi kita berapa agak-agak. 5 juta, 3 juta mungkin. Kan? Dengan keadaan lambakan begitu, ada tak buat kajian kertas putih, kajian kesan impak Budaya, GDP apa semua keluaran, boleh ke menampung sumber ni semua, ada tak kajian tu? Jadi kita sebenarnya tu saya kata British dia meletakkan tinggalkan satu malapetaka, beban yang berat. Betul. Kita kena satu tanggung. malapetaka dan dicuci tangan. Sampai sekarang dia tidak bertanggungjawab. Kita lah nak berdepan ni. Ya. Dan malangnya ada orang kita pun terpengaruh jugalah. Allah. Haji tengok apa British sekarang ni, dia baru-baru ni Brexit kan. Brexit. Dia sendiri pun tak tahan. Dia sendiri tak tahan. Dia tak tahan. Bila masuk European Union, bila sempadan-sempadan telah dibuka, globalisasi, barangan dari luar, pekerjaan pun boleh cari, apa semua, dia pun tak tahan. Dia suruh kita tanggung. Kita boleh bertahan selama 60 tahun. 60 tahun tau. Dia tak sendiri sampai 2 tahun. Tak sampai berapa? 2 tahun, 3 tahun. Dah macam Kita 60 tahun tanggung beban ni. Sabar. Ini nak menunjukkan orang Melayu ni sifat sopan santun, penyabar sangat tinggi. Itu sebenarnya Haji. Ya. Okey, boleh kita ada masa lagi sikit insya-Allah. Okey, soalan yang terakhir. Boleh mungkin boleh kita kompas sekali, mungkin boleh ada beberapa perkara yang Encik Nazri nak sampaikan. Sebagai penutup apa harapan Tuan Nazri? Dia gini, kita melihat dalam keadaan politik sekarang kita tengok keadaan politik yang ada sekarang. Tuan-tuan, ini politik hari ini kita lihat. Dulu kita ingat balik Datuk On Jaafar, Allahyarham Datuk On Jaafar, dia pengasas UMNO pun keluar lalu tubuh satu parti. Nampak di senario sekarang pun berlaku juga, kita tengok lagilah lepas satu parti ke satu parti. Kemudian tapi walaupun begitu, lompat ni, orang kata lompat lah, kalau saya ingat sehingga dapat title tu, ialah sahabat saya juga, bukan orang lain kan, Datuk Ibrahim Ali kan. Orang kutuk dia siang kan, kata katak-katak. Sekarang kita tengok banyak katak ada, bukan satu ekor lagi dah, banyak sungguh katak ni. Okey, tapi kita tengok sekarang ni, dengan keadaan yang ada sekarang, seolah-olah Melayu dah hilang dia punya prinsip tu. Kalau dulu orang Melayu ni, kalau kita kata UMNO tu, dia cekal walaupun macam mana pun dia stay situ. Contoh ni kita bagi contoh, kalau PAS dia stay, kalau DAP pun dia stay. Ni DAP pun lompat macam katak juga. Saya pun dapat maklumat. Aduh, jadi politik sekarang ni terlalu dinamik. Lompat tu dah jadi benda biasa. Prinsip dah dilihat dah semakin berkurangan atau hilang lah. Dan kita nampak perlu kepada satu perubahan, perlu kepada satu sistem yang lebih baik. Baik, macam tadi, kemerdekaan ni, kita dah capai kemerdekaan, dah habis, dah selesai. British pun dah tak ada. Tapi sejarah tadi itu perlu kita faham, sebab nak menunjukkan bahawa kumpulan yang bagaimana yang menuntut yang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Baik, sekarang kita dah sampai di sini. Saya bimbang Cik Nazri, takut akhirnya kita yang berusaha bersungguh-sungguh, datang generasi muda ni pandang ringan sangat, akhirnya kita hilang apa yang ada pada tangan kita sekarang. Antaranya saya sebut di Dataran Merdeka ketika perhimpunan ISET, saya sebut 3 kali. Yang pertama saya kata, jangan usik Raja-Raja Melayu. Saya sebut tu, jangan usik agama Islam. Dan yang ketiga, jangan usik keistimewaan orang Melayu. 3 perkara ni jangan usik. Yang lain tu kita boleh bincang, boleh duduk lagi. Tapi 3 ni sangat sensitif.
keistimewaan Melayu ni termasuklah bahasa tu. Bahasa tu bahasa kita. Yang terbaru sekali kita tengok kes Jawi. Orang boleh perlekeh Raja Melayu dah. Kita boleh tengok dalam Facebook. Encik Nazir boleh tengok dia orang letak bagaimana gambar yang Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan gambar yang menjijikkan. Jadi Encik Nazri sebagai penutup, jelaskan apa yang terbaik. Apa daripada Encik Nazri lah melihat dengan persatuan, mewakili persatuan Encik Nazri. Macam bagaimana kita melihat sekarang, keadaan sekarang ni? Silakan. Alhamdulillah, satu soalan yang baik Tuan Haji. Jadi saya nak perjelaskan tujuan tuntutan kemerdekaan dari British ni, walaupun tidak dijajah secara mutlak, adalah untuk menggarap aspirasi melahirkan sebuah negara bangsa yang benar-benar bersepadu berdasarkan pengekalan suatu identiti yang berdaulat. Waris-waris anak bangsa pribumi, khususnya bangsa Melayu terutamanya, perlu mengenang kembali air mata darah dan keringat yang ditumpahkan leluhur tok nenek moyang demi mempertahankan tanah air, khususnya bumi Melayu, daripada dipijak atau dimiliki bangsa asing. Itu tujuan leluhur Melayu kita berdasarkan perlembagaan yang didraft, yang telah dinobatkan. Tapi itu tak semestinya tujuan British yang memberikan kemerdekaan dengan memaksa penerimaan lambakan pendatang atau pembelarian kononnya sebagai syarat kepada nak menuntut kemerdekaan. Ini muda-mudi, waris-waris anak bangsa Melayu harus sedar. Jadi mengetahui yang British ada agenda lain, seharusnya waris-waris anak bangsa Melayu lebih prihatin lah, terhadap nasib bangsa, anak bangsa sendiri di bumi sendiri. Jadi kalau kita gagal menangani isu ini dengan kita tunduk kepada tuntutan pendatang, pendatang sekarang, yang dahululah pendatang atau pelarian gelombang awal yang dibawa oleh British ni, bagaimana kita nak hadapi gelombang-gelombang seterusnya dengan tuntutan-tuntutan pendatang atau pelarian asing mereka di bumi yang sepatutnya sudah pun berdaulat identiti negara bangsa Malaysia. Sekarang Tuan Haji sendiri tengok kan, Bangla pun tuntut, Rohingya pun Bangla tuntut, Rohingya. Selayang saya punya. Bangla, Rawang saya. Sampai macam tu kan. Kenapa? Kerana kita pun bangsa pribumi pun tak kisah, tak ambil peduli bila bangsa Cina minta sekolah jenis kebangsaan, sekolah vernacular kan, yang dibiayai oleh tak lama ni Bangla minta vernacular dia, Rohingya minta vernacular. Patutnya kita kena ada vernacular Jawa, vernacular Banjar, vernacular Bugis macam. Kita pun nak juga lah. Itulah saya kata kan, pasal mereka ni bila kita tidak menegaskan kan, yang pelarian atau pendatang ni, dia yang kena lunturkan identiti dia. Dia yang kena lunturkan. Dia yang jangan menuntut-nuntut. Kan? Dia terima seadanya kerana dia telah diberikan tempat perlindungan. Ya, betul. Kan? Itu seharusnya mereka tu bersyukur, berterima kasih. Kan? Tapi sebaliknya itu yang terjadi, kan? Jadi kalau perasanlah Tuan Haji, ini adalah satu soalan yang Tuan Haji tanya tadi tu, atau peranan yang kebanyakan pemimpin dari kalangan ahli politik kita sendiri cuba mengelak. Khususnya politikus berbangsa Melayu sejak dulu, yang benar-benar menjadi mereka seolah-olah seekor tikus sekarang, kan? Segala tuntutan puak-puak ni mereka akan lebih lebih prihatin, kan?
Itu memang berlaku pada zaman kerajaan lepas lah, sangat nampak. Ketara sangat. Betul. Kan? Jadi yang pentingnya kita harus tahu bagaimana hendak memupuk dan membina sebuah identiti negara bangsa yang benar-benar bersepadu dalam konteks berdasarkan acuan dan sejarah identiti bangsa asal pribumi paling dominan dalam sesebuah negara, yang juga menjadi teras tunjang kekuatan negara yang telah sekian lama berdaulat identitinya. Dah ada dah. Kan? Tu balik kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tu, yang bangkit semua Melayu tanpa keterlibatan bangsa-bangsa lain. Kan? Daripada situlah batu asas di kepada situlah merdeka. kita faham. Dan itulah batu asas kepada penubuhan Malaysia 1963. Kan? Setiap negara kita ada dia punya kan? Dan inilah dia Ji. Seharusnya bangsa-bangsa baru yang mendatang ni belajar dari dari sejarah leluhur rumpun Melayu seperti Jawa, Bugis, Banjar, Minang, Aceh dan sebagainya. Tidak menuntut-nuntut supaya diberikan hak layanan istimewa berdasarkan perbezaan suku rumpun, seperti sebagai contoh sekolah vernacular aliran bahasa Jawa lah sebagai contoh. Jangan minta pula nanti Iban belum minta dia nak bahasa isi pemeriksaan Iban sudah kita kan. Lepas tu ada pula nanti nak kerja dekat syarikat ni kena berbahasa bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Susah itu kan. Kacau kan. Dia pun ada hak tu. Tak boleh kata orang Cina aja ada hak. Betul. Tak boleh kata India aja. Orang Sulu dia ada hak. Kandazan ada hak. Mesti boleh berbahasa Kandazan, boleh dapat kerja dengan dia. Macam mana kan? Ini adalah sesuatu yang kita seharusnya tangani sekarang ini. Dengan memperkasakan bahasa kebangsaan. Betul. Jadi dan masing-masing ni meraihkan persamaan dan melunturkan identiti suku rumpun masing-masing demi menjayakan aspirasi melahirkan negara bangsa bersepadu dengan hanya satu identiti, iaitu rakyat Melayu di bawah naungan Raja Melayu. Itulah dulu kita punya aspirasi. Betul. Sebelum British datang dan lambakkan pelarian ni. Betul, suruh kita tanggung beban. Tak kira Jawa ke Bugis ni semua apa kan, daripada Makassar ke Tanah Jawa ke apa, masuk sini je terus duduk bawah raja. Kena hormat. Betul. Ini yang satu benda yang mereka yang dibawa masuk oleh British, keturunan yang dibawa masuk oleh British ni tidak faham ataupun tidak mahu faham. Tu pasal saya kata balik kepada persepsi, orang hanya mahu mempercayai apa yang dia mahu percaya. Betul. Mungkin kita boleh selit gini Tuan Encik Nazri. Kita ada raja. Raja ni daulat. Kita tak boleh kata orang perseorangan kamu ni ada daulat, tak boleh. Saya tak boleh kata saya berdaulat sebab saya bukan darah raja kan. Betul. England sendiri dia ada raja, dia ada daulat dia. Dia punya menteri-menteri lah. Jadi dia bangga dengan kedaulatan dia. Kita yang ada ni jangan buang. Ya, betul. Nak dapat daulat tu, mereka yang dulu ada raja, dulu dia ada emperor, dia sendiri buang emperor, dah tak ada daulat dah. Di negara satu lagi ada maharaj, sekarang pun dah tak ada, dia dah tak ada daulat dah. Ini bumi ni ada raja, ada sultan, tempat dia boleh bernaung, dia boleh mengaku ini rajaku. Saya terkejut Venice Warren apa yang speaker sebelum ni, yang dia kata kembalikan kuasa raja-raja. Ini raja-raja kita. Inilah jiwa ni semangat Melayu ni, ini Malaysia. Sebab dalam kita punya rukun negara tersebut, kesetiaan pada raja dan negara, dia telah membuktikan tu. Perkara nombor 2. Allah cantik. Okey, silakan Tuan. Jadi mungkin di penghujung kita boleh masukkan jadi yang saya tengoklah rata-ratanya, kerana kenapa leluhur-leluhur tok nenek moyang kita daripada berbagai rumpun Melayu ni boleh
meraihkan persamaan apa Betul lah, melahirkan semua. negara bangsa yang Ya, bersatu ya, ni adalah kerana faktor agama dan anutan Ah. yang sama. Jadi ia memudahkan perpaduan dan persemendaan. Persemendaan ni penting ni Haji. Ya. Kerana bila persemendaan banyak benda yang dikongsi. Seperti ekonomi tirih kan kepada semua. Bukannya kalau satu bangsa tu kahwin sesama sendiri, kelompok sendiri je, kalau dia mengusahakan sesuatu daripada hasil masuk bumi satu tempat tu, tapi dia akan berlega dekat dengan bangsa dia je. Situ lah. Tapi kalau macam Jawa kahwin Banjar, Banjar kahwin Bugis, semua dapat, semua masa. Nampak? Ya. Jadi Haji pernah dengar tak orang Jawa kata Bugis ni cukup monopoli betul lah, ke Banjar kata Jawa ni monopoli bisnes ni. Tak pernah timbul pertikaian. Tapi kenapa sering kali kita akan kata pihak yang bangsa tu monopoli, kartel ke apa. Pasal nampak jelas. Dan takkan pokok bergoyang kalau tak ada khabar. Ya. Tak ada angin. Ya. Betul. Betul. Jadi itu yang saya cuba perjelaskan. Jadi dari segi warisan sejarah dan budaya pun dikongsi bersama secara tak langsung mengeratkan hubungan kekeluargaan. Cuba Tuan Haji tengok, katakanlah macam contoh mu'alaf seperti Profesor Dr. Ridwanti. Ya. Brother Firdaus Wong, Ya. Ustaz Abil Liu, Ya. Ustaz Fitri Abdullah, Ustaz Syahul Sebagai contoh. Kenapa disanjung oleh bangsa Melayu di bumi Melayu? Dia orang Zakir naik yang tak ada kerakyatan lagi pun orang Melayu boleh terima sebab dia boleh terima budaya setempat. dia menyumbang Tuan Haji, turut menyumbang dan memperkasakan identiti Melayu di bumi sendiri ni. Ya, betul. Kan. Dan kalau tak nak menyumbang pun, kalau tak nak ikut ke anutan tu, jadilah macam Baba dan Nyonya. Jadilah macam Cina dekat Kelantan. Bertahun Cina India kat Kelantan kan. contoh ada. Jangan kata tak ada contoh. Jangan kata tak boleh cakap Melayu. Saya tak boleh cakap Melayu boleh. Kau ada contoh. Kan? Kadang-kadang orang Kelantan pun, kita ni bukan orang Kelantan kan, dia cakap dengan Dia lagi cakap Kelantan kan. Dia macam mungkin kadang-kadang dia abang kan kita. Cina ni lagi pandai cakap Kelantan. Dia perkauman ke. Macam dia orang Kelantan lah. Jadi ada masa-masa macam tu kan. Tapi apa orang kata, bila sesuatu bangsa tu dah mula diterima, ia boleh memudah cara. Ya, betul. Jangan kita rasa terasa hati pula apa semua kan. Benda tu macam apa orang kata satu kebaikan juga. Jadi satu yang perlu difahami khususnya keturunan bangsa peladan mendatang ni, setiap negara bangsa ni ada written and unwritten rule. Dia ada. Jadi kena faham dan hati. Selari dengan di mana bumi dipijak, peribahasa Melayu lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, salam cantik tu. Okey, itu penamat dia. Tapi yang last sekali saya nak cakap. Sebaris. Kita ada berapa saat je lagi? Itulah, demi mencari kebenaran. Last nak beritahu pada rakyat ni. Demi mencari kebenaran, seperti ia sangat terkait rapat dengan sanubari bangsa Melayu khususnya leluhur. Carilah tauhid, carilah ilmu mengenal Allah. Kan? Orang Melayu pernah berhijrah meninggalkan diaspora seluruh dunia mencari tauhid, bukan mencari rezeki. Itu saya nak tinggalkan. Kaji sendiri. Alhamdulillah, kita berada di penghujung rancangan. Saya Haji Rashidi Haris selaku Ketua Komunikasi dan Multimedia Pembela ingin mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada Encik Nazri bin A yang sudi datang
Alhamdulillah. Tuan Haji, saya nak bagi tahu ni, jangan serik, insya-Allah lepas ni ada lagi. Tajuk panas kan. Kerana terus menerus, dan juga pada tuan-tuan yang menonton ya, kerana terus menerus setia bersama kami dalam segmen Bicara Pembela, insya-Allah kami dari gabungan NGO di bawah Pertubuhan Pembela Islam akan sentiasa menjadi check and balance kepada negara dalam isu-isu menyentuh 3 perkara utama, iaitu agama, bangsa dan tanah air. Saya sudahi segmen ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. So